Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesihatan yang baik, kita diberi ruang masa, kelapangan masa untuk kita bersama pada malam ini dan kita diberi kemudahan talian internet dan sebagainya. Kita ada minggu ni dan minggu depan sebelum kita menyambut Ramadan dan pada bulan Ramadan kita berehat, kita bercuti kerana rutin kita jadi berubah. Kita cuti kelas selama sebulan bulan Ramadan dan lepas tu pun saya tak confirm lagi bila, saya kena check. Minggu depan saya inform lah bila tarikh yang kita akan start. Kena tengok lepas tu raya tu macam mana pula. Ya kena lepas habis mabuk raya baru kita boleh start balik. Bila habis semua bercuti baru kita start balik. So tak apa, kita ada minggu depan, 1 minggu lagi lah. Nanti saya akan update balik lah. So hari ini kita akan sambung perbincangan kita tentang hibah dan kita masuk secara khususnya kepada hibah hartanah dalam gadaian. Mungkin ini menjadi banyak persoalan daripada kawan-kawan kita lah. Saya akan berkongsi setakat pengetahuan saya berkaitan dengan hibah hartanah dalam gadaian. Saya terus kepada presentation lah. Hibah hartanah dalam gadaian. Dahulunya saya menyebut ataupun ramai juga yang sebut sebagai hibah hartanah bercagar. Walaupun mungkin kita maksudkan perkara yang sama, tetapi istilah yang lebih tepat ialah hibah hartanah dalam gadaian. Kerana ada beza antara cagar dengan gadai. Saya akan explain selepas pada ni lah. Bila kita bercakap tentang hibah hartanah dalam gadaian, perkara yang penting yang kita perlu faham ialah kita refresh beberapa perkara, terutamanya tentang konsep pemilikan dalam Islam. Di dalam Islam ni konsep pemilikan harta tu dia ringkasnya dibahagikan kepada dua, sama ada milkut tam ataupun milkun nakis. Milkut tam ini adalah pemilikan sempurna, milkun nakis pemilikan tidak sempurna. Nampak macam senang je. Pemilikan sempurna, seseorang yang memiliki harta itu dengan sempurna, maka pemilik harta bebas menggunakan dan memanfaatkan harta dalam milikan dia. Pemilikan tidak sempurna, seseorang itu dia tiada hak sepenuhnya ke atas harta dia. Bunyi mudah aja, tapi dalam zaman moden ini perkara ini menjadi perkara dalam menentukan sama ada kita mempunyai pemilikan sempurna ataupun tidak memiliki pemilikan sempurna itu menjadi beberapa isu dalam beberapa perkara. Contohnya pemilikan tanah felda. Pemilikan tanah felda walaupun nama peneroka itu tertera pada geran tanah felda, tapi kebanyakan cendekiawan kita, agamawan kita masih lagi mengkategorikan pemilikan tanah felda itu pemilikan tidak sempurna. Walaupun nama peneroka dah tertera, kalau nama tak tertera lagi lah. Nama tertera pun belum lagi pemilikan sempurna sebab masih lagi tidak bebas sepenuhnya untuk membuat transaksi atas harta
tanah felda tadi. Kerana untuk membuat pindah milik contohnya perlu dapat izin daripada felda, itu maksudnya. So kena dapat izin daripada felda. Untuk buat hibah tanah felda pun kena minta izin daripada felda terlebih dahulu. So sebab kena minta izin itulah yang jadikan milik itu tidak sempurna. Kalau milik sempurna ni kita tak payah minta izin apa-apa lah. Jadi kita kena minta, kerana felda tu dia ada Akta Tanah Berkelompok 1960 yang kawal pemilikan ke atas hartanah felda tu yang termasuk dalam yang dikategorikan di bawah Akta Tanah Berkelompok 1960. Dia ada sejarah dia lah, kerana peristiwa 13 Mei 1959, kemudian Allahyarham Tun Razak, dia ada gagasan dia ada misi dia, so akhirnya jadilah perkara tu. Even duit di dalam EPF, ada yang mengatakan juga bukan milik sempurna selagi belum dia dapat keluarkan secara sepenuhnya sebelum umur 55 atau 56 tahun. So walaupun duit itu memang duit pemilik akaun tu, pendeposit tu, dia dicarumkan oleh ini potong gaji sebagainya, tapi dia tidak ada hak untuk akses mengeluarkan sepenuhnya. So dia masih lagi tertaluk pada syarat itu dan ini. Jadi itu pemilikan tidak sempurna lah. So dalam konteks kita hari ini, yang tajuk kita malam ini, kita akan melihat tentang hartanah yang di dalam gadaian. Satu harta yang kita beli rumah itu, dan untuk jaminan security terhadap pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi kewangan, kita menggadaikan rumah kita tadi kepada institusi kewangan. Walaupun sebenarnya boleh juga gadaikan kepada individu. So hartanah yang dalam gadaian itu adakah pemilikan sempurna atau pemilikan tidak sempurna? Ini yang menjadi isu di dalam tajuk malam inilah. Jadi kalaulah pemilikan sempurna, bolehlah buat hibah. Kalau pemilikan tidak sempurna, tak bolehlah nak buat hibah. Jadi ini yang diperbincangkan. Dan kita akan tengok perkara ini dengan lebih detail. Dan kita refresh pula tentang konsep hibah. Sebagaimana yang selalu saya sebut, dalam isu hibah ni memang terdapat perbezaan pendapat yang saya fikir sampai bila pun tidak boleh nak ditemukan jalan titik temu di antara kedua-duanya, kerana masing-masing mempunyai hujah yang tersendiri. Masing-masing melihat dari aspek ataupun angle dari sudut yang tersendiri. Mazhab Syafi'i dan Hambali melihat hibah ini dalam tajuk jual beli. Memang tajuk hibah tu dia adalah hanya subtopik kepada tajuk yang besar dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, itu tajuk jual beli, al-bai'. Dalam tajuk al-bai' tu macam-macam dibahaskan, dan tajuk kecilnya ialah hibah. Kerana segala aspek jual beli ada pada hibah, kecuali satu saja, tentang aspek iwak. Iwak ni adalah balasan ataupun consideration. Yang mana jual beli adanya consideration, adanya balasan material. Pembeli memberikan, kalau zaman sekarang maknanya memberikan tunai lah, memberikan nilai wang dalam bentuk wang fiat kan. Sekarang wang fiat kan. Ataupun bukan wang fiat pun tak apalah, memberikan Bitcoin pun tak apalah, ada nilai. Memberikan satu nilai kepada penjual menawarkan, memberikan barang kepada pembeli. Jadi bertukar balasan itu, adanya balasan itu, so berlakulah jual beli. Tetapi kalau tidak ada apa-apa balasan, berlaku pertukaran pemilikan barang daripada pemberi kepada penerima tanpa apa-apa balasan daripada penerima, maka ia dikira sebagai hibah. Dan selalunya kita sebut dengan balasan kasih sayang. Dia sebenarnya dikira sebagai tiada balasan lah, bila iwadun, tiada apa-apa balasan. Jadi segala aspek yang lain pada hibah, pada jual beli juga perlu ada pada hibah. Termasuklah aspek qabat dan tasarruf.
Qabat menjadi syarat luzum bagi hibah mengikut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Qabat adalah penerimaan harta hibah. Jadi harta hibah tu perlu diterima oleh penerima hibah. Kalau penerima hibah tak terima harta, maka hibah tidak sah. Sebab mesti terima harta, barulah hibah sah. Tak boleh cakap saja. Jadi macam mana? Adakah bila kita hibah rumah dalam gadaian, terima ke tak? Macam mana nak terima rumah tu? Sebab rumah dalam gadaian, macam itulah lebih kurang. Sebab qabat dan tasarruf itu adalah syarat sahnya hibah mengikut mazhab Syafi'i dan Hanbali, kerana qabat dan tasarruf adalah syarat sahnya jual beli. Jadi kalau tak ada qabat, tasarruf tu dia lahir selepas adanya qabat lah. Dan sebenarnya sebelum ada qabat tu dia ada takhliyah dulu kalau dibincangkan lebih detail dalam aspek tajuk qabat ni, di bawah tajuk qabul. Dia bukan sekadar qabul, dia ada qabat dan tasarruf. Berlainan dengan mazhab Maliki dan Hanafi yang melihat hibah itu di bawah tajuk tabarruk. Dikiaskan kepada tabarruk. Tabarruk ini adalah satu pemberian sebelah pihak. Dia bagi sebelah pihak yang menerima tu belum tentu menerima pada masa tu, dia boleh jadi bila-bila masa yang akan datang penerimaan itu berlaku. Penerimaan kepada harta yang ditabarruk tadi dia bukannya syarat sah. Dia adalah syarat sempurna ataupun syarat pelaksanaan sahaja. Dia tidak kemestian semasa akad, dia panggil syarat pelaksanaan, bukan syarat luzum, bukan syarat yang mesti, bukan syarat wajib lah, bukan syarat sahnya hibah, tetapi dia adalah syarat pelaksanaan hibah. Hibah itu sudah pun sah, cuma kalaulah berlakunya penerimaan harta hibah, maka terlaksanalah hibah. Kalaulah pelaksanaan harta hibah itu tidak berlaku, maka hibah itu tidak terlaksana walaupun hibah itu sah. Macam tu. Tapi yang penting sah atau tidak dulu. Sah. Adakah terlaksana? Tengok. Kalau terlaksana, sempurnalah hibah. Kalau tak terlaksana, tak apalah, maknanya ada syarat-syarat yang tidak tertunai. Sebab itulah mazhab Maliki membenarkan hibah itu bersyarat. Kerana syarat itu digantung terlebih dahulu kepada pelaksanaannya nanti. Jadi ini memberi sedikit ruang lah tentang hibah harta yang di dalam gadaian. Ya, ini yang macam saya cerita tadi lah. Dia dah. Itu isu qabat di dalam hibah. Isu penerimaan harta hibah. Syafi'i dan Hanbali, qabat adalah syarat luzum dan syarat sah hibah. Syarat luzum ni syarat wajib. Syarat yang melekat pada hibah itu. Maliki, qabat penerimaan harta hibah adalah syarat sempurna hibah tapi bukan syarat sah hibah. Zahir ini betul lah. Zahir ini dia melihat kepada yang zahir. So qabat bukan syarat memadai akad saja. Bila akad ada ijab qabul sah lah sebab dah zahirnya dah hibah. Macam tu. Mazhab Zahiri adalah satu mazhab yang kita boleh katakan sudah terkubur lah ataupun sudah tidak diamalkan sekarang, tapi pandangan-pandangan Imam Daud Al-Zahiri itu kita amat hormatilah dan juga asasnya. Jadi sebagaimana yang saya ceritakan awal tadi, kita kena bezakan terlebih dahulu antara ataupun kita lihat kenapa nak pergi banyak. Kita lihat definisi hartanah dalam gadaian. Hartanah dalam gadaian yang akan kita bincangkan dalam tajuk ini ialah tentang hartanah yang didaftarkan padanya gadaian. Gadaian ini didaftarkan mengikut borang 16A Kanun Tanah Negara. Kenapa kita mendaftarkan gadaian ini? Kerana hartanah ini dijadikan sebagai security kepada satu pembiayaan yang diberi oleh pihak institusi kewangan. Sekiranya
tiada 16A KTN ni kita daftar bagi hak milik individu ataupun hak milik strata. Hak milik individu ni maknanya terdapat geran. Geran individu, dia bukan geran master, dia bukannya geran induk. Tapi setiap rumah tu ada geran, setiap tanah tu ada geran, ataupun dia ada hak milik strata. Hak milik strata ni bagi rumah yang berkongsi prasarana seperti flat, apartmen, kondo, townhouse. So dia panggil geran dia tu geran strata. Kalau dia masih lagi tak keluar geran individu bagi setiap unit tu, dia panggil hak milik induk. Tapi kalau adanya geran bagi setiap unit rumah tu, dia panggil hak milik strata. Jadi kalau hak milik strata, kita daftarkan padanya Borang 16A Kanun Tanah Negara. Ini kena masuk ilmu konvensi sikit, ilmu guaman tentang hartanah. Tapi sekiranya bagi hak milik induk yang masih lagi berkongsi ataupun geran dia geran besar lah, kita panggil geran besar, yang mana setiap pemilik hartanah tu belum ada lagi hak milik individu, maka kita mendaftarkan padanya, dia panggil Deed of Assignment by way of security, surat ikatan penyerahan hak security. Macam itulah lebih kurang bahasa Melayunya. Jadi kita memberikan assign, kita serahkan hak tu untuk security tadi kepada institusi kewangan. Jadi institusi kewangan tadi dia menerima serah hak tadi untuk mendapatkan satu kuasa, iaitu kuasa dia untuk melelong hartanah tadi. Rumah tadilah unit tadi, kerana dia masih lagi hak milik induk, hak milik yang besar. Ini adalah pendaftaran surat ikatan penyerahan hak security. Registration of Deed of Assignment by way of security. Itu pun kita panggil hartanah dalam gadaian. Walaupun tak ada gadaian sebenarnya, dia lebih kepada maknanya assignment lah. Assignment by way of security. Tapi kita panggil gadaian jugalah, maknanya sebagai jaminan terhadap satu security kemudahan kewangan yang diluluskan oleh sesebuah institusi kewangan ataupun oleh orang perseorangan. Itu maksud. Maknanya belum habis loan lah, maksud mudahnya. Belum habis loan lagi, kita panggil hartanah itu dalam gadaian. Cumanya terdapat beza antara gadaian dengan cagaran. Ini bahas komputer saya ni. Terdapat beza antara cagaran dengan gadaian. Ini penting sebab kita nak menghujahkan tadi tu, pemilikan sempurna atau tidak sempurna tu, sebab tu saya terpaksa mulakan dengan benda ni. Terdapat beza antara gadaian dengan cagaran. Gadai ni dalam bahasa Inggeris kita panggil charge. Cagar ni dalam bahasa Inggeris kita panggil mortgage. So Malaysia mengamalkan gadai, tidak mengamalkan mortgage. Malaysia mengamalkan gadai, tidak mengamalkan cagar. So gadaian ini adalah daripada sistem Torrens. Sistem Torrens ini adalah satu sistem pendaftaran tanah yang sebenarnya bermula daripada Australia, yang sebenarnya bermula daripada sistem pendaftaran kapal. So kemudian dia develop, dia jadi sistem pendaftaran tanah. Dan undang-undang tanah di Malaysia ni kita menggunakan sistem Torrens yang kita ambil ataupun kita pinjam ataupun kita adopt daripada sistem undang-undang tanah Australia. Kebanyakannya kita tak guna Australia, kita guna England sebab kita dijajah oleh British. Tapi untuk tanah ni kita ambil Australia, dia lain sikit. So di dalam undang-undang tanah di negara kita ni, pemilik hartanah kekal sebagai pemilik berdaftar. Apabila kita menggadaikan tanah tadi kepada bank, maka pemilik tanah tu nama dia masih lagi berdaftar di dalam geran tanah. Kan Ali bin Abu adalah pemilik tanah, cuma ditulis kat situ pula digadaikan kepada LPPSA contohnya. Dalam sistem Torrens, pemilik tanah kekal, cuma didaftarkan gadaian itu kepada institusi kewangan. Berlainan dengan amalan cagar. Cagar ni diamalkan di England. Pemilik berdaftar adalah bank. Apabila tuan tanah itu dia cagar tanah dia itu sebab kemudahan kewangan yang diberi oleh bank, maka dalam geran tanah nama bank yang masuk.
nama bank yang masuk dalam geran tanah bukannya nama pemilik berdaftar. Macam tu. Itu cagar. Selalunya kalau yang mengamalkan cagar ni ada juga diamalkan di Malaysia. Kalaulah berhutang itu kepada berhutang daripada Along, berhutang daripada Ceti ataupun berhutang daripada Angah. Angah tu kira pemberi pinjaman wang oleh Melayu Islam. Saya panggil Angah lah. Sebab Along tu selalunya dirujuk kepada Cina, Ceti dirujuk kepada India. Seorang Melayu, orang Melayu saya panggil Angah. Dia rendah sikit pada Along. So ada juga diamalkan sebenarnya, tapi kita panggil macam jual janji. Aku bagi pinjam duit dekat kau, selalunya duit tu akan rendah aja daripada market value. Kadang-kadang market value tanah 300,000, dia bagi 150,000 je. 3 bulan kau tak bayar, aku akan tukar nama dalam geran tanah sebagai nama aku. Kemudian dia tak buat perjanjian pinjaman tu. Sebab kalau buat perjanjian pinjaman, dia takluk pula kepada pemberi pinjaman berlesen. Dia orang ni kadang-kadang tak ada lesen. Jadi dia buat perjanjian jual beli. Cuma perjanjian jual beli tu dia orang tak daftar lagi sebab memberi tempoh 3 bulan untuk pemilik tanah tadi membayar. Cukup 3 bulan tak bayar, dia kata okeylah, aku belilah yang 150,000 tu. Padahal rumah 300,000. So dia tukar nama dia dalam geran dan berlakulah apa yang berlakulah. Berlaku juga sebenarnya segi amalan dengan taktik-taktik untuk sebagai jaminan dia tu, tu yang berlaku. Dan banyak yang disalah laku lah sebenarnya. Banyak yang salah laku. Kalau berlaku dengan betul tu, berlaku dengan betul lah. Tapi tuan tanah selalunya dia akan serugi lah sebab sepatutnya dia dapat banyak sebab rumah tu mahal. Tapi yang sebelah bagi kawan dan kaum tak bayar. Jadi sebenarnya itu adalah amalan. Tapi amalan di England ni dia bukan macam tu. Dia bukannya separuh daripada market value tu. Dia betul-betul pada nilaian hartanah tu lah. So Malaysia, torrent sistem kita mengamalkan gadai. Yang cagar ni dia secara hidden saja. Dia bukannya sebenarnya amalan yang dibenarkan ataupun amalan yang sebenar lah. Sebenarnya kita gadai lah. Kenapa nak tukar-tukar nama pula? Tukar nama tu jadi cagar dan jadi isu lain pula. Jadi banyak isu yang hidden ke situ. So beza antara gadaian dengan cagaran ini dibincangkan secara detail sebenarnya. Gadaian hanya membentuk satu kepentingan yang sah. Dia tidak menyebabkan berlakunya tukar nama. Pemegang gadaian boleh menjual aset. Itulah. Kita walaupun kita gadaikan kepada bank, kita masih lagi boleh menjual. Bila kita nak jual rumah yang kita gadaikan kepada bank tadi, kita masih lagi boleh menjual, jumpa peguam boleh buat sale and purchase agreement. Dia panggil sub-sale untuk rumah second hand lah, untuk rumah yang sudah pun siap, bukan rumah anda pemaju. So boleh, sebab kita akan minta pula consent daripada pemegang gadaian, ataupun kalau tak perlu consent, kita terus je minta redemption statement. Kita minta penyata baki hutang dan undertaking daripada bank tu. Jadi rumah kita boleh jual walaupun masih lagi ada hutang. So masalah. So kalau boleh jual takkan tak boleh hibah. Macam itulah lebih kurang. So pemegang gadaian boleh menjual aset sebab nama dia dalam geran tanah, bukan nama bank pun. Pemegang gadaian boleh mengambil milikan tanah. Memanglah pemegang gadaian duduk atas rumah tu, atas tanah tu, walaupun dia masih lagi mempunyai hutang dengan bank. So tiada pindah milik tanah kepada pemegang gadaian. Nama tak pernah tertukar kepada nama bank. Kalau loan 30 tahun, 30 tahun lah nama dia. Pemegang gadaian hanya tertulis dekat situ digadaikan kepada LPPSA contohnya. Pencen pun tak habis lagi gadaian tu ditolak pencen pula contohnya. Tak ada masalah, tapi dia still bebas. Maknanya pemilik tanah tadi bebas dalam arti kata dia boleh jual, cuma ada prosedurnya. Dia duduk rumah tu dan nama bank dia tak pernah tertera. Berlainan dengan cagaran kerana hak milik berpindah kepada pemegang cagaran, klausa penebusan semula aset sebagai hak equity pencagar. Pemilik yang asal tadi bila dia mencagar, dia cuma ada satu klausa untuk dia menebus semula aset dia.
So hak equity dia tu maknanya dia adalah orang yang boleh menebus semula aset tersebut. Pemegang cagaran menukar semula pindah milik aset selepas pinjaman dilunaskan. Apabila dah habis bayar hutang, barulah keluar kembali nama dia. Tadi nama bank. So tidak boleh tebus semula selepas tarikh tertentu. Bila you default, you breach, you tak boleh tebus lah. Terpulang pada I lah nak jual kat siapa untuk dapat balik duit. Dia yang I bagi you pinjam. Macam tu lah lebih kurang. So itu berlaku dalam cagaran. Bukan berlaku dalam gadaian, sedangkan kita mengamalkan gadaian sebenarnya. Kecuali kes-kes tertentu yang terpencil tadi mengamalkan cagaran lah. So benda ni dibincangkan contohnya di dalam beberapa kes, saya tak sebut semua kes lah, beberapa kes contohnya Perwira Habib Bank Malaysia Berhad lawan Lam Chun Realties dan Berhad, kes tahun 2006. So mahkamah menyatakan dalam cagaran hak milik berpindah kepada pemegang cagaran. Gadaian hanya membentuk satu kepentingan sah dalam tanah. Ini juga dibincangkan secara detail di dalam Talam Corporation Berhad lawan Bangkok Bank 2016. Itu dia punya citation untuk carilah bagi peguam dia boleh cari dalam 8 MLJ muka surat 491. So dalam kes ni mahkamah memutuskan ataupun membuat ruling gadaian ditadbir di bawah kanun tanah negara berbeza dengan konsep cagaran Inggeris. Kita mengamalkan gadaian, bukan mengamalkan cagaran. Aset dicagarkan ditukar nama kepada pemegang cagaran, ini tidak berlaku. Bersama-sama satu klausa berkenaan penebusan semula aset tersebut. Pemegang cagaran bersetuju menukar semula pindah milik pada atau sebelum tarikh tertentu apabila penebusan dibuat. Equity menyediakan hak penembusan semula, boleh dilanjutkan tempohnya. So bila ada masalah tak boleh bayar, bincang dengan pemegang cagaran. Tadi nama dia pun negara tanah. Jadi untuk dilanjutkan tempoh pembayaran supaya dia jangan lagi jual ke orang lain. Kita masih lagi dalam proses equity untuk menembuskan semula tanah yang kita cagar tadi. Itu dalam cagaran. Dan lama dah, 1997 pun sudah pun dibincangkan di mahkamah dalam kes Kim Lin Housing Development lawan Bank Bumi Putra. Nama bank pun Bank Bumi Putra akan tukar kepada CMB sekarang. So gadaian hanya menjadi security kepada satu pinjaman. Gadaian tu dia security kepada pinjaman. Cagaran mengambil terus hak tanah tersebut. Cagaran dia ambil terus sebab itu kan nama. Hak menebus semula terletak kepada penggadai janji sehingga aset tersebut dijual atau dilelong oleh pemegang cagaran. So dia ada hak menebus semula sebab nama memang dah tak tertera pada geran. Tiada pindah milik hak tanah dalam gadaian. Dalam gadaian tak ada pindah milik lain. So kita masih lagi pemilik tanah. Hak pemegang gadaian perlu dirujuk dalam kanun tanah negara dan akan dilaksanakan hanya melalui prosedur mahkamah. Dalam gadaian kita ni kalau kita tak bayar installment dekat bank, jadi bank nak ambil tindakan tu dia kena melalui prosedur mahkamah dulu. Dia tak boleh nak lelong mudah-mudah. Macam itulah sebab macam-macam dia kena buktikan tentang default ataupun breach of contract oleh peminjam tadi, penggadai tadi. Sebab hak dia cuma ada hak gadaian saja yang dijamin. Nama tu masih lagi nama tuan tanah tu. So macam mana? Adakah hak tanah dalam gadaian ini pemilikan sempurna atau pemilikan tidak sempurna? Sebab nampak macam sempurna lah pula. Sebab dah rumah kita kan. Jual pun boleh, takkan hibah tak boleh. Contohnya lah. Kita renovate rumah kita yang kita gadaikan kepada bank, kita tak tanya pun bank. Saya nak extend dapur, nak buat wet kitchen. Saya nak extend garaj depan. Saya nak buat wakaf lah macam-macam. Kalau yang dekat corner lot ke sama macam-macam, kita tak tanya bank pun. Dah rumah kita. Bank kata bagus juga, mahal lah sikit rumah kau. Lepas ni kau tak bayar, mudah sikit aku nak lelong kan. Tak ada isu pun, kita tak pernah tanya bank pun kalau kita nak renovate. Habis tu takkan tak boleh hibah. Jadi adakah hak tanah dalam gadaian ni dikatakan milik sempurna atau pemilik tidak sempurna? So kita boleh lihat kembali di sini masih lagi berlaku khilaf sebenarnya sama ada sempurna atau tidak sempurna. Pendapat yang pertama yang mengatakan hibah
ataupun hartanah dalam gadaian adalah pemilikan sempurna. Ini antara hujah yang diberikan oleh mereka ini dan mazhab yang mengatakan ataupun aliran pemikiran inilah. Maknanya yang mengatakan hartanah dalam gadaian ini adalah pemilikan sempurna. Antaranya mereka menghujahkan yang inilah hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya. Kalau kita lihat perbincangan ulama tentang pemilikan yang sempurna ni, kita melihat kepada ain. Ain tu zat barang, kemudian manfaat. Kalaulah seseorang itu dia memiliki barang itu dan dia mendapat manfaat daripada barang dia, sempurnalah milik dia. Macam tu. Dia bukan, kalaulah dia ada barang tapi dia tak ada manfaat. Maknanya manfaat itu diberi kepada orang lain, dipinjamkan barang itu kepada orang lain lah. Orang lain mendapat manfaat kereta dia tapi digunakan oleh orang lain. Jadi dia tidak memiliki kesempurnaan pemilikan terhadap kereta dia tu. Kalaulah dia tidak dapat memanfaatkan barang tu lah. Tapi kalau dia bagi pinjam ke orang itu bayar dekat dia sewa, so dia dapatlah manfaat tu, itu penyewaan tu. So maknanya itu adalah milik sempurnalah barang tersebut bila dia dapat ain dan manfaat. Kalau dia tak dapat barang ataupun dia tak dapat kedua-duanya, dia tak dapat salah satu, maka dia tidak memiliki dengan sempurna. Ini contohnya diberi, dia punya term Arabik dia tu, takrifan ini di dalam Abu Zahrah Al-Milkiyah wa Nazariyah fi Syariatil Islamiyah, Kahirah, Darul Fikri, Rabi muka surat 67. Berdasarkan takrifan pemilikan sempurna tadi, kita panggil dia ada ujian pemilikan sempurna. So nak tahu sesuatu barang itu milik sempurna atau tidak, kita buat test ini. Test yang pertama, kita lihat kepada zat barang, ain barang itu. So berdasarkan section 340-1 Kanun Tanah Negara, dia panggil indivisibility of title. Seorang yang nama dia tertera pada geran tanah, maka tanah tersebut milik registered proprietor tersebut, milik tuan tanah yang didaftarkan pada geran tanah. So nama kita tertera pada geran tanah, so kita adalah pemilik tanah. Zat barang itu adalah milik kita lah, cuma digadaikan kepada LPPSA contohnya, tapi zat barang masih lagi nama kita berdasarkan section 340-1 Kanun Tanah Negara. Sebab dia tak tukar nama pun, pada nama bank, pada nama LPPSA tak tukar nama pun, jadi nama kita. So kita, barang kita lah. So comply, zat barang comply. Manfaat, rumah kita duduk lah, bukannya bank yang duduk. Dan ada hasil, kalau kita bagi sewa, kita dapat hasil sewa. So zat barang kita, manfaat pun milik kita. So apa tak sempurnanya? Macam itulah. Manfaat pun kita dapat. Sebab rumah tu rumah kita, ataupun tanah tu tanah kita dapat manfaat. Dan satu lagi, dia pergi kepada prinsip ganti rugi. Tiada ganti rugi jika pemilik merosakkan hartanya. Memanglah kalau kita rosakkan harta kita nak ganti rugi apa? Dah harta kita. So tak ada apa isu. Jadi rumah itu adalah rumah kita yang sempurna, dan kalau kita merosakkan harta kita, kita tidak perlu memampas diri kita. Dah rumah kita, tiba-tiba rosaklah. Macam tu. So ini adalah menunjukkan rumah tersebut adalah milik sempurna pemiliknya, walaupun digadaikan kepada bank. Ini hujah bagi mereka yang mengatakan hartanah dalam gadaian adalah pemilikan sempurna. Bolehlah guna hujah ni dalam hujahan bertulis ke kalau ada isu di Mahkamah Syariah bagi peguam syar'i lah. Panjang lagi lah nak berhujah tu, ini saya bagi sikit-sikit je lah. Walau bagaimanapun di sana masih lagi terdapat yang berpegang kepada pemilikan tidak sempurna. Hartanah dalam gadaian adalah milik tidak sempurna. Kita sebut dalam gadaian lah, tak boleh sebut cagar lah. Sebut cagar tu masalah lah sebab kita tidak mengamalkan cagar. Tapi kita sebut cagar bermaksud gadai. Itu masalah huruf lah tu, huruf lughawi. Sebut lain maksud lain. Sekarang ni kita dah faham beza cagar dengan gadai. So kita sebut gadai lah, tak jangan sebut cagar lah. Lepas tu saya tak sebut dah cagar. Dulu saya sebut cagar agak betul lah. Tapi bila ilmu kita berkembang, kita gunakan istilah yang betul lah. Lepas tu saya tak sebut hartanah bercagar, saya sebut hartanah dalam gadaian. Hartanah bergadai. Bergadai tu macam, ada ke bergadai? Dalam gadaian tu nampak macam, betul lah dalam gadaian.
So, masih lagi dihujahkan tanah dalam gadaian itu sebagai milkun nakis, milik tidak sempurna kerana tanah dalam gadaian adalah tanah yang masih lagi terbeban, dia panggil. Encumbered. Memanglah nama kau dalam geran tanah, tapi tanah itu sendiri adalah satu wathiqah, satu kepercayaan uh, yang diberikan oleh engkau kepada pemegang gadaian, satu jaminan. Jadi dia adalah encumbered, dia terbeban. Semana-mana harta yang terbeban, tidak sempurnalah pemilikan tu walaupun nama engkau. Suka hati engkau lah nama engkau apa, bukan itu isunya tanah tu terbeban. Itu dia kata, bila tanah tu terbeban tanah ni sebenarnya bukan saja digadaikan, even ada caveat persendirian pun terbeban tanah tu. Even ada satu lagi dia panggil perintah injunksi ke, perintah larangan jualan ke, semua tu terbeban. Encumbered ni panjang pula cerita apakah dimasukkan dengan encumbered. Salah satu encumbered tu terbebannya hak tanah kerana adanya gadaian. Hak tanah juga boleh terbeban kerana adanya caveat persendirian selama 6 tahun. Dia kena boleh cabar melihat kepada borang 19. 19 tak ada banyak lah. 19A, 19D, 19H. So, selagi tanah itu terbeban, tidak sempurnalah pemilikan. Tanah Felda pun tak sempurna, dia kata. Padahal tanah Felda tu tak ada gadaian contohnya, tak ada caveat contohnya, tetapi ada sekatan kepentingan ataupun sekatan kepentingannya tidak boleh dijual beli, tidak boleh dipindah milik melainkan mendapat izin daripada Felda ataupun mendapat izin daripada pihak berkuasa negeri. So benda-benda itu semua benda-benda yang encumbered lah, benda-benda yang tiada kebebasan. So pemilik harta lagi tidak ada keahlian untuk berakad lah, sebab dia masih lagi tidak bebas walaupun nama kau. Sebab isu dia bukan isu kau duduk kat situ, isu kau mendapat manfaat, apa semua. Isunya kebebasan kau untuk melakukan tasarruf terhadap harta tu masih lagi disekat. So dia terbeban dan dia masih lagi milkun nakis. Tadi rasa macam best lah, milikkan sempurna, tak best balik. So ini semua hujah-hujah yang bagi saya sampai bila pun tak habis. So masing-masing ada pandangan dan masing-masing ada hujah, sama ada milik sempurna ataupun milik tidak sempurna. Kita nak pegang pada yang mana tu terpulanglah. Cuma kita akan lihat beberapa perkembangan terkini tentang hibah hartanah dalam gadaian ini. Contohnya fatwa hibah Negeri Selangor 2021. Kita hanya boleh rujuk pada dua benda saja, sama ada fatwa hibah Negeri Selangor ataupun enakmen hibah Negeri Kelantan, kan. Nak rujuk yang lain tak buat apa lagi. Kan, kata kasar-kasar pun. Maknanya tak ada lagi fatwa hibah di negeri lain dan belum ada enakmen di negeri lain. Fatwa hibah yang saya jumpa hanya di Negeri Selangor, enakmen hibah yang saya jumpa hanya di Kelantan. Jadi kita refer kepada yang tu je lah. Mengikut Fatwa Hibah Negeri Selangor nombor 9. Fatwa Hibah Negeri Selangor ni ada 14 nombor dia. 1 hingga 14. So nombor 9 ni dia sebut hibah harta dalam gadaian. Nasib baik dia guna hibah harta dalam gadaian. Kalau dia kata hibah harta bercagak, kena komen. So kita mengandaikan jawatan kuasa hibah, jawatan kuasa fatwa Negeri Selangor dia faham beza antara gadai dengan cagar. Sebab itulah dia menggunakan istilah hibah harta dalam gadaian. Kita malam ni pun faham. Maknanya satu istilah yang betul yang digunakan oleh jawatan kuasa fatwa Negeri Selangor lah apabila terms yang dimasukkan di dalam fatwa hibah Negeri Selangor 2021 itu dia masukkan terma yang betul. Dia kata hibah harta dalam gadaian. Okey, selesai. Nasib baik. Bukan nasib baik lah. Maknanya benda ni orang lain banyak dah tahu sebenarnya. Bagi yang baru tahu malam ni pun tak apa. Saya pun baru tahu tak sebenarnya. Tapi saya tahu beberapa tahun dah lah. Tapi saya pun pernah menggunakan istilah bercakap lah sebab kita dah terbiasa huruf yang silap lah, kan. Semua mi Maggi kita panggil Maggi, kan. Maggi. Walhal dia bukan Maggi pun, kan. Maggi tu brand je, brand Maggi, kan. Dia ada Indomie. Semua dulu filem kita pakai kodak padahal bukan kodak pun, ada Fuji. Jadi kita menggunakan, dia panggil huruf lughawi tapi maksud tu betul. Tapi kita gunakan perkataan yang betul lah. Kalau maksud yang betul, betul sungguh. So hibah tanah dalam gadaian adalah sah
Sekiranya harta yang dihibahkan mauhub, rukun hibah tentang harta yang dihibahkan dilindungi oleh takaful seperti MRTT dan MLTT atau mendapat keizinan daripada pemegang gadaian. Ini yang disebut nombor 9 dalam Fatwa Hibah Negeri Selangor. Maka yang pertamanya terma yang digunakan ialah harta dalam gadaian, bukan harta bercagak. So, setelah betul lah tu. Dan perkataan yang digunakan ialah atau. Dalam Fatwa Hibah ini dia kata dilindungi oleh takaful seperti MRTT dan MLTT. Dia kata seperti, tak semestinya MRTT dan MLTT. Boleh juga guna contohnya absolute assignment, kan? Atau, so maknanya dia salah satu. Atau mendapat keizinan daripada pemegang gadaian. So dia bukan guna dan. Memadai dengan salah satu sama ada dilindungi oleh takaful atau mendapat izin daripada pemegang gadaian, mendapat izin daripada bank lah mudahnya. Salah satu elemen sama ada dilindungi oleh takaful seperti MLTT dan MLTT ini adalah mengikut mazhab Maliki. Mengikut mazhab Maliki, hibah harta dalam gadaian ini sah sekiranya ada doman, dia panggil. Sekiranya ada doman, adanya jaminan tentang pembayaran pinjaman tadi, pembiayaan. Islami dia panggil pembiayaan, pinjaman tu jadi konvensional pula. Adanya doman, adanya jaminan tentang pembiayaan tadi, maka bolehlah dihibahkan. So doman dan dalam bentuk moden sekarang ini doman takaful lah. Doman yang dengan takaful sebab zaman dulu mungkin ada doman lah apabila pekerja kita buat pinjaman, maka bos dia kata aku doman, aku jamin. Kalau lah pekerja aku tak bayar, aku yang akan bayar. Zaman dulu boleh lah macam tu kot. Pedagang-pedagang dulu contohnya. Tapi itu dibincangkan oleh ulama lah. Cuma doman dalam bentuk moden sekarang ini, takaful lah, mana ada orang nak jamin hutang orang lain. Kalau jamin pun dia tak jadi, tak jadi betul-betul. Jadi doman yang diterjemahkan dalam dunia moden hari ini adalah jaminan takaful tu lah. So ini adalah mengikut mazhab Maliki. Mendapat izin daripada pemegang gadaian ini adalah mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi ni dia boleh kita menghibahkan tanpa izin. Izin tu boleh datang kemudian. Kita hibah dulu. Kemudian baru kita minta izin. Ataupun kita minta izin dulu, dapat izin, baru kita hibah. Mana-mana pun tak apa. Kalau kita dapat izin, memang kita boleh hibah lah. Sebab dah tuan punya barang ataupun pemegang gadaian dah izinkan. Ataupun kita hibah dulu, kemudian baru kita minta izin. Dia panggil hibah al-fuduli. Hibah jalan dulu, baru kemudian dapat izin. Sebab kita kata, ni dia bagi tu izin. So itu sudah memadai mengikut mazhab Hanafi. Tapi sekarang macam mana? Bank bagi izin ke tak? Bank reti tak nak bagi izin. Jadi kalau ikut Fatwa Hibah Negeri Selangor, mereka telah lari daripada mazhab Syafi'i lah. Sebab kalau ikut mazhab Syafi'i, tidak sah hibah kerana pemilikan pun tak sempurna. Nak sah apa? Tapi itu kata, okeylah pemilikan tu kita kira boleh menjadi sempurna. Sekiranya mendapat izin ataupun dijamin oleh takaful. Tapi itu hanya di negeri Selangor sebab negeri lain belum mengeluarkan fatwa. Saya tak boleh nak komen banyak lah, kena tanya tentang kuasa fatwa. Yang bagi saya sepatutnya keluarkanlah fatwa, kan? Dah kerja kau. So hibah tanah dalam gadaian bermaksud pinjaman belum dilunaskan sepenuhnya. Pemindahan pemilikan tanah selepas pemberi hibah meninggal dunia. So bila hibah tanah dalam gadaian ni, penerima hibah tu dia hanya akan dapat harta hibah tu selepas pemberi meninggal lah, ataupun selepas dibayar hutang tu lah. Dalam konteks selalunya berlaku kematian tu, kalau lah habis hutang tak apalah, dia boleh refresh akad hibah tu. Dah habis hutang, tak apalah, buatlah akad hibah sekali lagi, dah nak bagi sangat. Tapi sekiranya sampai ke mati, meninggal masih lagi digadaikan kepada bank. Tapi pemindahan itu boleh berlaku kepada penerima hibah selepas pemberi hibah meninggal dunia kerana pertamanya sama ada diizinkan oleh pemegang gadaian ataupun
adanya takaful yang menebus hutang tu. So konsep cagaran ni ataupun konsep gadaian ini sebenarnya tak ada isu dari sudut perfect muamalat, kerana meletakkan barang sebagai jaminan terhadap hutang ini memang dibenarkan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283, panjang ayat tu. Antaranya disebut tentang kena ada saksi, dan saksi tu dia tidak boleh menyembunyikan kesaksian dia, kena bertulis falyaktub bainakum wal yumlil. Dan kalau ada cagaran, mana ada yang digadaikan sebagai jaminan tu, letakkanlah untuk lebih menyokong dan tidak menzalimi yang memberi pinjaman tadi. So ini tadi isu sudut Islam. Islam membenarkan meminjam dan meletakkan barang gadaian, barang yang dijadikan kepercayaan. So mengikut mazhab Syafi'i dan Hambali, hibah tanah gadaian adalah tidak sah kerana pemilikan tidak sempurna sebab dia masih lagi encumbered, diterbeban. Tidak ada elemen qabat. Kalau kau buat hibah tanah dalam gadaian, bila nak terima? Tak terima, tak sah kan? Nak terima macam mana? Bank tak bagi. Bank kata macam mana nak terima, bayar hutang dulu lah, bank kata. Dan tiada elemen tasarruf. Tasarruf ni maknanya penerima hibah bebas melakukan transaksi atas harta hibah. Nak bebas macam mananya, sebab pemberi pun tak bebas, penerima lagi lah tak bebas. Tak bebas ni maknanya sampai ke tahap dia boleh nak jual beli, maknanya dia kena minta izin. Bila minta izin tu dia panggil tidak bebas lah. Tidak ada tasarruf lah kat situ. Qabat, tak boleh nak qabat lah sebab tukar nama. Tak boleh qabat nanti kata menerima tu. Sebab bank akan kata, aku tak tahu penerima hibah, aku tahu yang ni je. Dia yang minjam, ini lah tuan dia. Macam tu. So, dia tidak sempurna kerana harta tu masih lagi terbeban. Itu mengikut mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi mengikut mazhab Maliki, hibah tanah dalam gadaian adalah sah dengan izin pemegang gadaian. Itu mazhab Hanafi. Keizinan boleh diperolehi selepas angkat hibah. Kalau hibah dulu kemudian minta izin, dia panggil hibah al-fuduli. Dia bukan saja harta dalam gadaian. Hibah al-fuduli ni dia boleh jadi hibah kain pelekat pun boleh. Isteri kita dia bagi hibah kain pelekat. Abang dia datang rumah kita, kemudian abang dia tumpang sembahyang syak ke, so abang dia ambil lah kain pelekat. Kitanya tak balik rumah lagi kan. Duk mengajar tak balik rumah lagi. Lepas tu abang dia pun cakap abang dia, kau ambil lah kain pelekat tu. Tak payahlah nak saling-saling seluar apa semua. Abang dia pun malam-malam tak payahlah, balik lah kain pelekat. So dia hibahkan kain pelekat suami dia tu kepada abang dia. Izin tak dapat pun sebenarnya, kain pelekat tu milik suami dia. Minta izin lah dulu. So izin lepas tu lah suami tu balik, dia kata, kain pelekat awak tu saya dah bagi dekat abang saya. Okey lah, tak apalah, ambil lah. So settle. Hibah dulu, izin datang kemudian. Settle lah kan, kain pelekat je pun. Tapi janganlah bagi setengah-setengah tu. Setengah-setengah kain pelekat saya simpan lah, tak sebab orang bagi hadiah kat saya. Dia bagi Quran, dia bagi kain pelekat, dia bagi kain batik, kadang-kadang saya simpan sebab benda tu sebagai kenangan lah, kenangan program kan. Kalau bagi hibah yang tu, ambil balik. Kalau tak bagi izin, tak jadilah hibah, ambil lah balik, jadi pinjam je lah. Tapi kalau bagi izin, settle lah. So, benda tu boleh berlaku bukan saja hibah tanah. Maknanya hibah benda-benda apa pun, kalaulah tanpa izin pemilik bagi izin selepas angkat hibah, selepas hibah baru bagi izin. Dia panggil hibah al-fuduli mengikut mazhab Hanafi. Dibolehkan kerana at the end of the day, pemilik barang itu membenarkan. Walaupun dihibahkan oleh orang lain asalnya, dihibahkan oleh bukan pemilik barang pun. Kan? Dia rasa macam barang dia, padahal bukan barang dia pun. Tapi itu boleh berlaku lah. Hibah al-fuduli. Tuan Maudi kata hibah tak peduli lah, hibah dululah. So, dibolehkan mengikut mazhab Hanafi asalkan mendapat izin walaupun selepas angkat hibah. Takaful dikira sebagai jaminan pembayaran hutang kepada pemegang gadaian oleh pemilik hartanah. Dalam fatwa hibah negeri Selangor, dia menggunakan perkataan takaful, dia tak menggunakan insurans. Kerana insurans ini adalah
uh, dia panggil tidak patuh syariah. Jadi negeri Selangor hanya mengiktiraf takaful, tidak mengiktiraf insurans. So walaupun konsep dia jauh beza lah, sebab insurans ni membeli risiko, kan, haram kerana adanya gharar dan maisir. Semua saya buat ni takaful atas insurans, tapi kita refer kepada yang Islami lah. Sebab ini yang lama saya tak ubah, saya tak buang kata insurans. Sebab masa buat yang ni fatwa belum keluar. Yang fatwa tu saya baru tambah dalam slide tu. So yang ni tak sempat apa, bukan terlepas pandang untuk delete. So kita guna takaful je lah, kita tak guna insurans sebab dalam fatwa pun disebut takaful. So pelaksanaan hibah berlaku, dia bukan berlaku automatik juga, mana penyempurnaan itu berlaku selepas tebus hutang. Maka mazhab Maliki dan Hanafi membenarkan hibah tanah dalam gadaian kerana qabat itu sendiri pun hanyalah syarat pelaksanaan dan terdapat jaminan bahawasanya benda itu boleh berlaku. Dan kalau dapat izin, lagi tak ada masalah sebab dia dah rekodkan, okey ini dah berlaku hibah. So aku tahu lepas ni bayar hutang, pemiliknya orang lain lah. Macam tu, sebab dia dah rekodkan sebagai izin pemegang gadaian. Maknanya pemegang gadaian dia notified dan dia pun record dalam record dia, selepas daripada ni, lepas habis hutang ni, nama akan bertukar. Tak kisahlah nama bertukar ke, aku izinkan lah. Yang pentingnya bayar dulu hutang aku, macam tu. So ini dibenarkan dalam mazhab Maliki dan Hanafi. So hibah itu sah, tetapi bukanlah bermaksud confirm milik penerima hibah. Dia tak jadi confirm lagi sebab hutang tak habis lagi. Kalau kau tak bayar bank lelong aje lah. So last sekali menjadi pemilik orang lain lah, pemilik bona fide purchaser lah. Bona fide purchaser, dia tak kisah kau hibah ke, kau tak hibah ke, yang penting aku yang bid. Maknanya aku punya bidar masa lelong, dapat aku lah. Dah kata tadi hibah. Yalah hibah itu tertakluk. Hibah itu tertakluk kepada segala syarat. Antara syaratnya bayar hutang tu. Antara syaratnya maknanya tidak default. Kan? So hibah tanah gadaian dalam mazhab Maliki dan Hanafi ni walaupun sah, tapi bukan sah sekarang. Sah sekarang tapi belum apa orang panggil, belum terlaksana. Belum terlaksana. Sebab nak tahu laksana ke tidak, tengoklah. Sebab kalaulah mati, tak tentu lagi. Kadang-kadang kalau mati bunuh diri, tak adanya nak ditebuskan, MRTA tak cover pun. Ataupun mati macam-macam lah. Tapi selalunya MRTA cover lah kalau kematian yang biasa tu, sebab dia sudah ada doman kat situ. Tapi tak semestinya lah. Tak semestinya. Ataupun kalau coverage tu tak cukup, tak jadi juga. Jadi ada pula setengah tu dia hibah tanah dalam gadaian, tak syarat pula. Saya dengan ini menghibahkan hartanah saya ini kepada adik saya dengan syarat adik saya yang sambung bayar. Dia jadi hibah sambung bayar, hibah hartanah sambung bayar. Hibah bersyarat balasan sambung bayar. Sambung bayar lah sebab hibah hartanah dalam gadaian. Dia jadi hibah hartanah dalam gadaian bersyarat sambung bayar. Macam tu. Kan? Apa ni habis lah. Bukan saya yang mempromotkan ataupun saya yang cipta produk tu, tapi produk tu boleh lah kalau ikut mazhab Maliki. Sebab mazhab Maliki membenarkan hibah tanah dalam gadaian dan mazhab Maliki membenarkan hibah bersyarat balasan. Hibah bersyarat balasan kita dah bahas sebelum lebih panjang lebar. Antara syarat balasannya, balasan pembayaran tu lah. Balasan sambung bayar. Tapi kalau kita buat sale and purchase agreement, sambung bayar, maka peguam tadi dia tertakluk kepada negligent. Mana ada subsale jual beli rumah sambung bayar. So kena antarasan negligent tadi sebab conveyancing practice tak boleh macam tu. Tapi kalau kita buat hibah hartanah dalam gadaian bersyarat sambung bayar, and then dibenarkan oleh mazhab Maliki lah, Syafi'i tak boleh tak. So kita bukannya nak cipta produk tu, tapi kadang-kadang kalau dah berlaku depan mata, kita terpaksa kreatif dalam membuat dokumen untuk cuba menyelesaikan masalah yang berlaku antara dua beradik.
Si abang ni dia dah hibahkan, si abang ni dia hibahkan rumah tu dekat adik dia lah, sebab dia kata engkau ni asyik menyewa je, rugilah kau sewa lah sekali, bukan rumah kau pun, rumah tuan rumah. So kau sewa rumah aku, tapi aku kira macam kau sewa tu kau bayar direct kepada bank, dan aku hibahkan rumah tu kat engkau je lah. Si adik ni pula memang dia boleh bayar tiap bulan sebab dia business Shopee contohnya, ataupun dia buat Grab, tapi dia tak boleh buat loan sebab markah dia rendah kan, sebab dia bukannya, dia tak bayar cukai pun kan, dia buat Grab kan, Grab pun kaya kat contohnya, ataupun perniagaan Shopee dia memang kaya pun, tapi disebabkan markah dia rendah, dia tak ada bayar cukai apa semua, dia tak boleh buat pinjaman, jadi duduk menyewa je. So dia sewa dengan abang, dia kata tak apa, aku hibah ke rumah ni kat engkau dengan syarat engkau yang bayar bank kan, kau bayar bank. Jadi benda tu berlaku. Abang adik tadi no issue. Dia akan jadi isu pada sepupu-sepupu tu. Kalau abang tu mati, jadi ini pusaka abang, nama abang. Ini pula kata, aku dah bayar tiap-tiap bulan. So kita boleh buat sebenarnya, boleh buat, bukan saya mempromotkan produk tu. Itu cuma kreativiti saya dalam menyelesaikan isu tu lah. Sebab lawyer ni dia kena customize lah, dia kena kreatif lah. Boleh lah buat hibah tanah dalam gadaian bersyarat balasan. Installment, lepas tu dibayar oleh penerima hibah. Macam mana hibahnya kalau penerima hibah bayar? Hibah lah sebab dah sebelum tu aku dah, kau bayar baki berapa je, bukannya kau bayar full. So itu antara yang itulah. Saya rasa kita dah sampai sejam. Kita ada beberapa lagi perbincangan, tapi itu dah kita kena sambung minggu depan lah. Itulah hibah tanah dalam gadaian. Satu isu yang menarik, tetapi kita akan lihat lagi beberapa perkara, sama ada apakah praktis, apakah keputusan Mahkamah Syariah, apakah praktis syarikat amanah, dan macam mana apa pendapat saya dan macam mana kita mengharapkan perkara inilah. So untuk malam ini saya rasa sekadar ini sahaja. Terima kasih kepada yang menyertai. Saya mohon maaf atas kekurangan saya sembang macam ni. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.